Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ayah anda tuan imam, para jawatan tokas, para jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan menyambung lagi kita punya pengajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi, yang mana malam ni kita akan masuk kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-17 insya-Allah. Kita masih lagi dalam bab yang pertama. Bab yang pertama iaitu membicarakan tentang niat dan keikhlasan. Hadis yang malam ni, kalau siapa yang nak rujuk dan nombor 17, kita masuk malam ni insya-Allah. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Umar, anak saudara Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, bercerita, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Telah keluar, intalaqa telah pi, melewati, keluar, salasatu nafarin mimman kana qablakum, telah keluar 3 orang umat lah, sekumpulan 3 orang lelaki ni. Nafarin ni bermakna macam ni. Nafarin ni maknanya antara 3 sampai 10. Itu nafar, macam bid'un. Ada bahasa Arab ada bid'un. Bid'un ni maknanya 6 sampai 9, macam tu. So bila kita salah satu nafarin, ada nafarin ni antara skala dia 3 sampai 10, tapi dalam syarah dah sebut dah. Ini alamat maksus, bermaksud Nabi sebut siap-siap dah 3 orang. Dalam 3 ke 9, 3 ke 10 tu maknanya 3 orang. Sebab dia sebut dalam ni salah satu 3 orang. 3 orang lelaki ni keluar satu ketika ni, dan kemudian mereka itu ada satu diuji oleh satu ujian, sebagai bahasa mudah yang begitu, ya, sehingga kemudian mubitu ila gharin fadakhalu. Dia keluar ni pergi cari, orang kata apa? Pergi cari bekal, pergi kerja dulu lah, ya. Kemudian mereka sampai di satu kawasan gua, masuk, ya. Fan hadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Mereka masuk ke dalam gua tu, nak berehat saat, okay. Itu yang saya kata ujian tadi tu. Jatuh satu batu besar. Fan hadarat sakhratun minal jabali, satu besar daripada bukit jatuh. Fasaddat alaihimul ghar. Fasaddat ni melindungi, menutupi pintu gua tu. 3 orang ni masuk dalam gua tu, berehat saat. Tiba-tiba berlaku satu benda menyebabkan satu batu besar jatuh menutupi pintu gua tu. Fasaddat, dia jadi dinding. Dinding tu ni. Sadat ni dia dinding, sadar, lindung, dinding. Maknanya dia tutup sampai jadi lagu dinding. Bermakna tak boleh keluar dah. Fasaddat alaihimul ghar. Ditutup akan mereka itu. Gua tu maknanya tak boleh keluar. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Ya, bila tertutup pintu tu, depa berkata sesama depa ni, depa kata kita takkan selamat dah daripada pintu ni. Ya, zaman dulu bukan ada 911 ke apa ke, kan, tak ada telefon, nak telefon orang pian mai beritahu dan kelui dan sebagainya ke. Kata depa ni tak ada siapa tahu kita kat sini ni, dan batu ni punya besar, tolak 3 orang pun tak boleh keluar ni. Kalau kita kena uji lagu tu tuan-tuan, tak tahu. Maknanya gelap, tak ada cahaya, tak tahu punca nak keluar lagu mana ni, melainkan kena tolak batu tu jatuh ya. Tapi nak tolak mustahil. Mustahil. Innahu lan yunjikum min hadhihi sakhrah. Tak selamatlah kita ni daripada batu ni, tak upaya buat apa dah. Illa an tad'ullaha ta'ala bi salihin a'malikum. Melainkan kita doalah kepada Allah. Dalam 3 orang ni pakat cadang satu sama lain.
La ni kita pakai doa dekat Allah, minta Allah Taala ubah batu ni. Ya. Tetapi yang special dalam hadis ni yang dia kata kita doa dengan amal soleh kita. Yang tu kita nak masuk tajuk malam ni tu. Bab kita tawassul. Itu cerita tawassul ni malam ni. Ya, hadis ni hadis cerita tentang tawassul. Apa cerita tawassul sebenarnya? Jadi Imam Nawawi datangkan hadis ini. Hadis ni disebut dalam banyak kitab Masadar Asliyah. Diriwayatkan oleh banyak para imam. Dinukilkan semula oleh Al-Imam Nawawi. Hadis ni asal riwayat oleh siapa? Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar. Maka dalam 3 orang ni duk bincang, dia berkata kita kena doa dekat Allah, doa dan berdasarkan ataupun doa dengan menyebutkan amal soleh kita yang dulu ni. Tuan-tuan, ini adalah satu disebut sebagai tawassul, dan doa dengan menggunakan tawassul kepada amal soleh kita ini. Adakah wujud ataupun tidak? Wujud lah. Pasal hadis ini disebutkan. Cuma kaedahnya itu kita akan bincang malam ni lah. Macam mana prinsipnya, macam mana konsepnya, macam mana kaifiat dia dan sebagainya. Maka dia berkata kita doa berdasarkan amal soleh. Dalam banyak-banyak amalan yang kita buat dalam hidup kita ini tuan-tuan, kita tak tahu yang mana satu yang Allah Ta'ala terima. Yang kita duduk semayang siang malam, sedekah, kita buat baik dengan orang dan sebagainya, satu amalan kita buat, memberi dakwah dan sebagainya. Yang manakah antara amalan tersebut yang Allah Ta'ala sayang dan terima? Yang manakah antara amalan kita itu yang dilihat besar dan dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tak tahu. Sebab itulah kita kena memperbanyakkan amalan. Kita bukan orang baik, tetapi mungkin amalan-amalan baik yang pernah kita buat itu, dalam banyak-banyak itu mungkin ada 1-2 yang sangat besar di sisi Allah. Kita tak tahu. Sebab itulah kita buat, jangan kira lah, buatlah, tak usah nilai lah kecil besar, buatlah lagi mana boleh buat, hatta sampai bagi makan kucing pun buatlah tuan-tuan. Buatlah. Kita tak tahu tuan-tuan. Pasal orang kata kita ni bukan orang baik, itu kunci dia. Pasti kita tak baiklah kita buat, lagi mana boleh, patut mana boleh buatlah. Orang nak tengok ke, orang tak tengok ke, tu biar pergi kat orang lah. Yang penting kita hamba Allah, kita buatlah setakat mana boleh, buatlah. Yang orang tak tengok lagi cantik. Lagi cantik. Baik. Tuan-tuan, maka sebab dalam banyak-banyak amalan yang pernah kita buat dan tinggalkan itu, kita mungkin telah lupa sebahagian di antaranya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa dan mempersiakan amalan para hamba. Ada antara amalan kita, ada antara amalan tuan-tuan yang tuan-tuan telah tinggalkan mungkin 40-30 tahun dulu. Ada 1-2 benda yang tuan-tuan buat dulu mungkin begitu besar di sisi Allah. Tuan-tuan dah lupa benda tu. Tetapi mungkin amalan itu menjadi asbab untuk mengangkat kedudukan dan darjat tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal tu kita buat. Buat dan kita lupakan. Buat dan kita lupakan. Tuan-tuan, maka dia kata kita doalah ikut amal soleh kita ni. Maka qala rajulun minhum, berkata satu orang lelaki dalam kalangan mereka. Depa ni 3 orang. Bab apa ni saya ulang balik bab ni bab apa malam ni? Bab tawassul. Tawassul ni tawassala ya tawassalu tawassulan. Mutawassilu mutawassal, tawassil la tatawassil. Tawassala dengan maksud taqarraba, yang menghubungkan, meminta agar didekatkan. Wasala ni hubung, tawassala ni meminta agar dihubungkan macam tu. Wasilah. Dengan maksud ke arah taqarrub, mendekatkan kepada Allah berdasarkan amalan-amalan kita. Tawassul ni dibincang oleh para ulama. Lagi saya cerita pembahagian dia. Dia ada tawassul disebut sebagai tawassul masyru'. Satu lagi tawassul mamnu'. Masyru' ni tawassul yang ikut syariat lah. Satu lagi tawassul yang mamnu', tawassul yang dilarang. Baik. Qala rajulun minhum, berkata salah seorang lelaki dalam kalangan depa ni. Ada 3 orang, hak mula dulu cerita. Dia doa. Allahumma, sebut dia doa, ya Allah, kanali abawani syaikhani kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala fana abi talabu syajari yawman falam arih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma rubuqahuma fawajadtuhuma naimain. Dia kata ya Allah, dia doa ni, dia doa dengan menyebutkan amalan dia, bukan kata berkira dah. Tetapi kalaulah amalan yang aku buat ini ada nilai di sisimu ya Allah, perkenankan permintaanku ini ya Allah.
Dia sebutlah salah satu amalan yang dia sangka, yang dia ingat, yang ni yang baik kot, yang ni yang paling baik. Ya Allah, aku bela mak ayah aku di rumah. Syaikhain kabirain, dua orang tua, ibu ayah yang dah tua dah. Aku bela duduk dengan aku di rumah, dan aku ada anak isteri juga di rumah. Dan aku ni orang yang keluar ke hutan-hutan pergi cari kayu. Dan amalan aku selalunya aku akan balik, aku akan bagi susu dekat ibu dan ayah aku minum. Dan aku tak pernah sekali pun aku utamakan orang lain, dahulukan orang lain melainkan ibu dan ayah aku yang dah tua ni dulu. Bila aku balik bawa susu yang dah diperah ni, aku akan pastikan mak dan ayah aku minum dulu, baru isteri, baru anak, baru aku. By hook or by crook, orang putih kata, aku akan pastikan utamakan mereka dua ni dulu. Dan satu ketika aku tersekat lama dalam hutan tu, bila aku balik, fawajadtuhuma naimain. Aku tengok depa dua orang dah tidur dah. Ni cerita dia ni. Dalam doa ni cerita ni. Ya Allah, aku ada dua orang mak ayah yang dah tua. Aku bela depa. Hari-hari aku buat balik air minum susu fresh buat balik kat depa, dan aku akan bagi depa dulu minum sebelum anak-anak aku ni. Satu hari aku balik lambat. Ada masalah sikit di hutan tu, balik lambat. Buat balik juga susu ni. Tapi bila sampai di rumah, aku tengok fawajadtuhuma naimain. Aku tengok dua ibu ayah aku ini dah tidur dah. Susu duk ada lagi. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Dan karihtu, dan aku tak mau. Karih ni macam benci, maksudnya tak mau lah. Aku tak mau masa depa dua orang ni dah tidur, anak-anak aku dan isteriku duk ada lagi. Ada yang dah tidur, ada yang tak lagi. Depa minta susu ni. Nak minum lah, ayah buat balik. Memang hari-hari dia duduk minum pun. Tapi selepas tok orang tak wan minum dulu. Maka masa aku balik ni nampak mak dan ayah aku tak minum lagi, duduk tidur. Anak-anak aku ada duduk minta. Aku tak mau bagi. Melainkan aku nak bagi mak dan ayah aku minum dulu. Falabistu wal qadahu ala yadayya. Atunziras tiqazuhuma hatta barakal fajr. Aku pegang dua gelas susu itu, aku duduk di hujung kaki mereka, aku tunggu sampai mana? Hatta barakal fajr, sampai subuh. Tak bergerak. Tunggu ni dengan tujuan anak nak minum ni. Ya? Tapi prinsip ada. Kok mana pun nak utama mak ayah dulu ni. Takkan nak gerak. Nak bagi minum. Tahu ibu ayah dalam keadaan dahaga. Zaman dulu bukan ada peti boleh buka minum lagu tu ya. Anak tahu balik tak ada lah ya. Tapi nak gerak depa tengah tidur. Tak gerak takut depa dahaga, anak pun nak minta. Tahan. Dengan cara macam mana? Aku tunggu pegang di hujung kaki depa ni, pegang dua gelas susu ni. Sampai subuh. Ni, wasibiyatu yatadahuna inda qadami. Aku duduk di sisi anak-anak aku duduk panggil di kaki ni minta, ayah lapak ayah oi, lapak. Fastayqaza fashariba rubuqahuma. Aku tunggu sampai cerita ada anak-anak aku duduk minta ni, aku tunggu di kaki orang tua aku tak bagi. Sampailah depa jaga. Sampai depa jaga, depa sedar dan depa tak tahu. Ni poin dia ni. Ibu ayah aku tu tak tahu yang sebenarnya aku dah tunggu daripada malam lagi. Tunggu di ujung kaki mereka ni. Mak ayah aku tak tahu yang aku duk tunggu mereka ni. Bila ayah dan ibuku jaga subuh tu, tengok aku duk ada pegang air, maka aku bagi minum. Bila ibu dan ayah aku minum air tu, baru aku bagi anak-anak aku minum. Dalam keadaan aku tak cerita pun. Mak tahu tak? Cik tunggu pada semalam mak. Oi, tak dapat ada anak lagu ni mak. Oi, tak ada. Dia tak cerita. Dia tinggalkan amalan itu untuk dihitung oleh Allah, bukan dipuji oleh manusia. Berapa banyak amalan yang kita buat atas dunia ini yang kita peruntukkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Kita kena muhasabah balik kita. Termasuk saya. Berapa banyak amalan yang telah kita buat atas dunia ini yang kita peruntukkan khas, memang ini lillahi ta'ala, bukan untuk pandangan dan pujian manusia. Belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu. Masa tu kena banyak buat. Tuan-tuan, maka bila mak ayah dia jaga, mak ayah dia minum air tersebut, baru dia bagi anak-anak dia minum. Dia sambung doa dia. Ni dalam doa dia cerita ni. Bukan kita ungkit dah. Ini yang kita tawasul dengan amalan. Ya. Dan sambung doa dia, Allahumma in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhik.
Ya Allah, kalaulah engkau mengira amalan yang aku buat itu ada nilai di sisimu, ya Allah. Amalan apa? Amalan yang ditunggu tu dan diikhlas tu. Utamakan mak ayah, buat baik tak habang, berkorban, tahan anak-anak ni kerana prinsip nak jaga ibu dan ayah dia ni, mendahulukan ibu dan ayah. Sebab anak jantan ni keutamaan dia mak dan ayah dia. Anak perempuan bila dah menikah, keutamaan dia adalah suami dia. Lepas suami dia siapa? Mak mentua dia dulu. Lepas tu baru pak mentua dia. Lepas tu baru mak dia. Tu hierarki dia tu. Tapi susah nak tukar sentimen tu kat dunia kita ni, no? Susah. Tapi hakikatnya begitulah. Bila dah menikah ni. Tetapi anak jantan bila dan bagaimanapun mak dan ayah dia dulu. No? Maka tuan-tuan dia kata, ya Allah, kalau amalan yang aku buat ini dihitung sebagai satu hitungan yang besar, satu benda yang sangat tinggi nilainya di sisimu, ya Allah. Fafarraj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Tolonglah ubahkan ataupun jatuhkan ataupun ubahkanlah batu ini daripada kami ni, batu yang menutup pintu kami sampai tak boleh keluar daripada gua ni, ya Allah. Doa, ya Allah, kalau amalan itu ada nilai, ya Allah, ubahlah batu ni. Fan farajat syai'an la yasta'inul khuruja. Maka batu tu terubah sikit. Lam yastati', tak mampu depa ni khuruja, keluar. Batu tu berubah dah, beralih dah. Maknanya dia kata, ya Allah, kalau dengan amalan aku ini baik dinilai olehmu, ya Allah, ubahlah, beralihkanlah batu ini. Beralih sungguh. Namun lam yastati'una khuruja. Depa masih lagi tak mampu nak keluar daripada batu tersebut, daripada gua tersebut. Dah beralih sikit. Maknanya Tuhan terima amalan tu. Tuhan nak bagi signal tu, aku terima amalan hang ni. Tapi duduk lagi 2 orang tu. Beralih dah batu tu, tak boleh keluar lagi. Baik, sambung. Wa qala al-akhar, seorang lagi pula, hak nombor 2 pula kata. Hak pertama dah doa dah, dia takut telah selesai. Gila hang pula. Maka hak nombor 2 doa. Allahumma, ya Allah, kanat li ibnatu amin. Ibnatu ni anak perempuan. Ibnu ni anak laki. Tu yang saya buh Ibnu Rijal tu. Anak pak saya lah. Nama saya Nazri kan. Ramai duk panggil Ustaz Rijal. Tak apalah, bagi nama pak saya BP lah. Tapi Ibnu Rijal tu anak Rijal lah. Tapi ramai orang tahu, no. Cuma nak beritahu hak tu lah, Ibnu tu. Ibnatu ni ataupun kalau kita perempuan nak guna juga pakai bintu. Kan, bintu. Ibnatu amin, anak perempuan, ami. Siapa dia? Pak saudara aku. Bahasa mudah dia apa? Sepupu lah. Aku ni ada seorang sepupu perempuan. Ni doa ni, ya Allah, aku ada seorang sepupu perempuan, anak kepada pak saudara aku. Anak perempuan kepada pak saudara aku. Bahasa Melayu dia sepupu lah. Kanat ahabban nasi ilayya, iaitu perempuan ini aku paling sayang atas dunia, aku paling cinta, aku paling berkenan atas dunia ni, tak ada orang lain dah, dia. Maknanya dia syok sungguh. Orang muda kata crush. Crush ni. Berkenan kat sepupu dia ni. Berkenan kat sepupu. Aku sangat suka kat dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan kuntu ahibbuha ka ashadda min yuhibbur rijalun nisa. Dalam riwayat lain disebutkan aku sangat sayangkan dia seumpama satu kasih sayang yang paling besar daripada seorang lelaki terhadap seorang perempuan, aku lah dekat dia ni. Paling senang abang macam ni lah. Terlalu cintakan dia, terlalu dambakan dia, terlalu berkenan kat dia. Dia berkenan dekat sepupu perempuan dia ni. Nak dia cerita, ya Allah, aku ni ada seorang sepupu perempuan, aku berkenan sungguh kat dia ni. Cerita apa ni? Cerita kat Allah Ta'ala ni. Berkenan. Dan tak ada orang lah, tak ada lelaki yang berkenan kat perempuan seperti mana aku berkenan dekat perempuan ni, kat sepupu aku ni. Maknanya berkenan dengan berkenan yang sungguh-sungguh. Fa'aradtuha ala nafsiha famta'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin.
Dia tak apa nak layan aku duk pendam perasaan. Tak apa dia tak apa nak buat layan. Dia cerita kat Allah Taala ni. Tak apa. Sampai satu ketika sepupu aku ni dia diuji oleh satu orang kata apa waktu yang sukar. Tu saya terjemah bahasa mudah. Alam match ni dia satu kepedihan, satu kesukaran, bi alamin, pedih. Maksudnya sampai satu ketika ni aku suka kat sepupu aku tu, ya Allah. Perempuan segak kenan kat dia, tapi dia tak apa nak layan aku. Tak apa aku sabar. Sampai satu masa sepupu aku ni ada berlaku satu kesusahan dekat dia. Terdesak dia perlukan sesuatu, perlukan duit. Dia terdesak. Maka dia mai kat aku. Faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin. Ya, dia mai kat aku dan nak minta pinjam duit. Perempuan yang duduk berkenan selama ni tu tak apa nak layan dia. Tiba-tiba Tuhan nak uji satu masa perempuan tu, sepupu dia ni mai dekat dia minta tolong nak pinjam duit. Terdesak sangat-sangat dah. Aku boleh bagi fa'ataituha 20 wa mi'atan. Aku boleh bagi kat dia 20 wa mi'atan, 120 120 dinar, 120 dinar. Ya. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Ya, dengan syarat aku boleh bagi duit dekat dia. Dia minta aku pinjam 120 dinar, aku boleh bagi duit. Tapi aku duk taram kat dia lama dah ni. Minta maaf sebutlah bahasa mudah lagu tu. Dia menyombong dengan aku. Satu masa dia mai, dia susah nak pinjam duit. Aku kata this is the time, ni masanya. Aku kata kat perempuan ni, aku boleh bagi duit. Tapi ada syarat. Hang kena melayani aku. Maknanya dia berkenan kat perempuan ni dengan berkenan dengan perasaan cinta dan berkenan dengan dia punya hawa lah, dengan hawa nafsu dia. Ya, berkenan sungguh lah. Satu ketika perempuan tu main macam menyerah dekat dia. Tak upaya dah nak buat bagaimana. Aku pun terdesak sangat-sangat dah. Boleh lah. Terpaksa akor juga perempuan tu sebab terdesak. Walaupun perempuan tu sepupu dia. Ya. Fafa'alat hatta iza qadartu 'alaiha. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Dia pun setuju sampailah benda tu nak berlaku dah. Saya minta maaf lah kalau benda ni nampak dalam sikit, tapi dah matan sebut lagu ni saya baca ya no. Dia pun setuju sampailah hatta iza qadartu 'alaiha, sampai tahap aku dah naik atas dia dah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha. Aku saya minta maaf tuan, saya takut. Tapi matan sebut saya ni. Aku dah duduk di antara dua kaki dia dah. Baina rijlaiha. Aku dah duduk antara dua kaki dia dah. Saya terjemah bahasa cuba yang paling sopan lah. Sehingga kan aku dah duduk atas dia, ataupun dalam riwayat yang lain kata sehingga kan aku dah duduk di tengah antara dua kaki dia. Tak berlaku apa lagi ni, tapi dah hampir berlaku, dah nak naik dah. Baik. Qalat, masa tu sepupu aku ni kata, qalat perempuan. Masa tu sepupu aku ni kata, aku dah naik duduk atas dia dah ni. Di antara dua kaki dia dah. Dia berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kepada Allah. Wah, perempuan tubuh ayat tu kat dia. Hebat perempuan ni tuan-tuan. Maknanya dia ni bukan atas kehendak dan kerelaan dia. Dia terpaksa sungguh. Cerita ni lebih kurang macam cerita hadis Al-Kiflu. Ingat tak tuan-tuan? Al-Kiflu yang buat maksiat lama. Dia tersentuh dengan dakwah satu orang perempuan di bawah dia ni. Akhirnya dia tak jadi buat apa-apa kat perempuan tu. Dia mati malam tu, kata Nabi, Al-Kiflu fil jannah. Dia masuk syurga. Pasal tengah-tengah duk semangat dah ni. Dah orang jantan dia faham lah. Tapi dia boleh batalkan niat tu. Hebat orang macam tu tu. Perempuan ni kata dekat dia, takut kepada Allah, taqwalah kepada Allah. Ittaqillah wa la tafussal khatam. Khatam ni apa? Cincin. Jangan buka cincin illa bihaqqih, melainkan dengan haknya. Bermaksud, minta maaf sebut, jangan buat benda ni melainkan aku ni memang hak yang sungguh. Aku ni memang isteri yang halal. Kita ni ada hubungan suami isteri, boleh Tapi masuk dalam hadis ni bagi isyarat kata apa? Dia bukan isteri dia. Perempuan ni tak mau menikah dengan dia dulu kan. Maknanya bukan bini dia. Maknanya dia tak maaf sebut, dia nak ambil duit tu. Kalau nak pinjam duit aku, boleh, kena layan nafsu aku.
Dia dah naik duduk atas perempuan tu dah. Di celahan dua kakinya dah. Perempuan ni kata, takutlah kepada Allah, jangan kau buka cincin ataupun jangan kau buat benda ni, jangan kau teruskan benda ni melainkan ini hak kau. Maksudnya aku bukan isteri kau. Ya. Wa fi okey. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Ya. Wa taraktu az-zahaba alladhi a'taituha. Aku dengar dia punya ayat macam tu, tersentuh hatiku masa tu. Allahu akbar. Tersentuh hatiku masa tu, tuan-tuan. Tak tahulah iman dia kuat. Itu nak abang. Momen tu dah disebut ittaqullah, dia boleh berhenti. Kita belum tentu, tuan-tuan. Kita tak diuji lagi. Bila kita baca kisah ni mungkin kita akan kata dia gamak buat kat sepupu dia noh. Belum tentu. Kita belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan benda-benda yang macam ni. Betul tak, tuan-tuan? Allah Taala tak uji kita lagi dengan benda yang paling kita nak atas dunia. Pasal tu benda yang paling kita nak atas dunia kita tak dapat lagi kalau kita ukur. Sebab Tuhan tahu budak ni dia dapat benda tu, dia akan lupa aku. Kita paling nak atas dunia ni, saya paling nak jadi kaya, tak dapat-dapat. Pasal Tuhan tahu hamba aku ini kalau aku bagi dia kaya, dia akan lupakan aku. Kita paling nak sangat jadi glamour, nak sangat-sangat jadi terkenal ni, sampai buat video-video bodoh di YouTube dia apa ni punya, nak orang like kita ni. Tak terkenal situlah. Pasal Tuhan tahu dia ni kalau terkenal esok habis lagi teruk. Buat lagu macam-macam nak tarik perhatian orang ni. Ya? Dan kita belum diuji, tuan-tuan, dengan benda tu. Tetapi lelaki ini, perempuan yang dia paling suka atas dunia, paling berkenan, paling duk taram lah orang kata, dapat sungguh kat dia. Nah, dan dah duduk di bawah dia dah, maaf sebut. Nah, sikit lagi yang nak berlaku berhubungan tersebut, perempuan tu kata ittaqullah, dia berhenti. Ni, perempuan, tuan-tuan, hak beriman ni, hak yang hebat. Ya? Itu yang Quran sebut dalam Quran, Allah Taala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Orang yang beriman itu bila disebutkan Allah kepada mereka, diperingatkan tentang Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, bergementarlah hati mereka. Bergementar hati dia. Dibacakan nama-nama Allah. Geron dengan nama Allah. Takut. Ada satu kisah yang lain berlaku zaman Sayyidina Umar. Satu orang pemuda yang digoda oleh seorang perempuan. Dia ni pemuda masjid, hari-hari pergi masjid. Budak muda disebut dalam riwayat ini, budak muda. Dia akan melintasi satu rumah perempuan. Ya, dia pergi masjid, budak muda kaki masjid ni. Setiap dia pergi masjid dia lintas satu rumah nak darah perempuan, segak. Perempuan ni bila pemuda ni pun handsome. Tengok pemuda ni duk lalu, dia duk cuit, duk buat lagu tu macam biasa buat. Ya, dia buat lagu tu. Perempuan mengorak laki, bukan laki mengorak perempuan. Laki ni istiqamah lah. Rajulun qalbuhu mu'allaqu 'alal masjid. Laki yang hatinya bergantung di masjid ni. Tak layan. Lama kelamaan perempuan ni jadi tercabang. Perempuan dah satu perangai. Kalau dia perempuan susah nak mengorak laki. Betul tak? Ibu-ibu susah. Dia kena ada satu stand dia. Apa nak apa mengorak aku? Saya ada dengan budak-budak saya biasa, saya cikgu sekolah. Perempuan dia ada satu perangai, dia tak layan. Walaupun dalam hati mengorak dah lagi. Tapi mulut dia tak abang. Mulut dia kata, apa ni, tak mau lah. Tapi dalam hati, cantik lah dia mengorak aku. Lagu tu perempuan. Tapi kalau perempuan jenis dia mengorak dulu, maknanya dia dah lawan fitrah dia. Kalau dia mengorak dulu, tiba-tiba laki tu tak layan. Ya, jangan cari pasal. Perempuan tu akan rasa sangat tercabang. Amboi mak. Aku serah mengorak dia, dia berlagak sebab alim sangat, sebab dia bagus sangat, awak ingat aku tak elok. Perempuan dia lagu tu. Maka perempuan yang rasa tercabang bila pemuda masjid tu tak layan dia. Maka satu ketika mak dan ayah dia tak ada, laki tu lalu nak pergi masjid macam biasa. Dia pakai seksi sikit, dia panggil laki tu. Duduk depan pintu, duduk buat mata apa-apa lebih kurang. Laki ni terikut anak muda ni. Terikut, masuk dalam bilik. Minta maaf dalam bilik. Masuk dalam rumah. Perempuan ni nak bagi balasan dia. Amboi nak buat warok sangat konon hanan tizat. Koyak sikit baju, buat lebih kurang, mai sini. Buat jeling bermata sikit kan. Milah anak Pak Jibon tuan tengok kata Doremi. Habis Milah tak buat lagu tu lah kan. Habis nak abang kata lagu tu rumah panggil mai.
Dia masuk tuan-tuan. Dalam riwayat sebut dia masuk dia teringat ayat Quran. La ilaha illallah. Masuk ni rumah clear, mak pak tak ada, siapa tak ada, hanya dia dengan perempuan tu dan perempuan tu yang mengorak dia. Cukup clear lah maaf sebut. Cukup mudah, tak payah bergaduh, tak payah tolak, tak payah buat benda kasar-kasar. Perempuan tu sendiri mau kat dia. Tengah duk jalan kaki masuk ni dalam rumah kawan tu, dia teringat ayat Quran. Takut dia, jatuh pingsan. Pingsan lah rumah, terkejut perempuan tu. Apa punya jantan ni tak ada buat apa lagi pingsan dah. Ayat Quran, saya tak ingat surah apa, ayat apa. Wa ista'ifatun minasyayati tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Ayat tu, saya lupa surah apa, ayat apa. Ayat tu, bila mana kamu diusik oleh syaitan, tadhakkaru, kamu ingat. Fa iza hum mubsirun, itulah orang-orang yang dia diperlihatkan oleh Allah Taala. Maksudnya di saat dia diuji, dibujuk oleh syaitan, ketika tu fadhakaru, dia teringat Allah Taala. Itulah orang yang Tuhan berikan dia penglihatan, hijab yang boleh kenal diri dia, yang nampak buruk baik, yang dia takut, dia sedang dia mengenangkan intisari ayat tu, jatuh pingsan kerana takut. Perempuan ni panggil ambulan, rela semua bakat mai lah. Bahasa mudah ni orang kampung bakat mai. Heran. Budak muda ni lagu mana ni? Ni budak masjid ni. Macam mana boleh pingsan dalam rumah perempuan ni? Perempuan ni kita kenal lah, liang sikit. Tuan-tuan, kita tak diuji macam tu. No? Semalam seorang meninggal dunia di masjid tu, Allah arwah Cikgu Ehsan. Meninggal rakaat ketiga. Oh tuan-tuan, mengkit-mengkit. Allah tu Allah Taala ambil mudah perjalanan dia tuan-tuan. Tak apa kenal dia arwah. Kita pun tak apa kenal. Tahulah duk main masjid tu, tapi bukan jenis orang yang duk pompang-pompang mengantar ke orang ni, mengantar ke orang ni, tak ada. Tuhan nak angkat tuan-tuan. Tuhan nak angkat. Tuhan tak kira glamour tak glamour. No? Mungkin dia ada buat kerja kita tak tahulah, kot seorang-seorang duk main masjid, duk kutip cicak ke, duk tolong cuak jamban ke, kita tak tahu. Kita duk nampak hak kita duk depan ni kemah ni, hak duk di belakang-belakang sengak-sengak, kita tak tahu. Tapi Allah Taala nak angkat masa waktu kematian mereka. No? Kita tak diuji ke tuan-tuan. Katalah kita ni meninggal dunia, tiba-tiba kita meninggal di tempat yang tak elok. Walaupun kita meninggal di tempat yang tak elok, mungkin niat kita elok. Mungkin satu ketika tu kita duk sembang dengan rezeki masjid bajak suang, kita jom kita pergi menyamak, kita pergi kelab malam. Kita pergi tarik satu orang bajak suang ni, duk rajin pergi senang kelab dandut ni, kita pergi. Pakai AJK pun sikat rambut tepi semua ni, kemas pakai seluar hak 40 ton dulu, cari balik pakai, pergi kelab Tanjung di Auto City. Padahal AJK ni niat baik, bukan nak pergi berhibur tak. Memang tujuan nak pergi tarik orang tu keluar. Sampai kelab tu Allah Taala tarik nyawa dia mati. Tuan-tuan. Kita tak diuji macam tu. Mungkin dia dengan Allah Taala confirm selamat pasal niat dia baik, mati nak pergi dakwah. Tapi hak atas dunia ni, hak mulut belambak ni, nak kata apa kat dia tu? Tu dia mati dalam kelab. Tuan-tuan. Kita dengan Tuhan mungkin selesai. Ni kita dengan manusia ni. Kita tak diuji macam tu tuan-tuan. Kita tak diuji macam tu. Tu kadang-kadang takut. Sebab tu setengah ustaz kadang-kadang bila mereka turun ke tempat-tempat yang tak elok ni, mereka bubuh di Facebook. Pasal nak bagi tahu kalau aku mati tang ni, apa tengah dah sangka buruk aku nak main dakwah. Ikhlas juga. Takut sekali lagi orang duk fikir, tu dia duk main tempat lagu ni. Buh kat Facebook tulis senang. Orang tahu dah dia pergi dakwah. Tapi masa tu kita tak peduli dah mulut orang. Kita duk takut hak kita dikubur ni. Cuma kesian kat family kita, keluarga kita nak jawab apa ni. Baik, kita balik cerita tadi balik. Budak muda ni mati. Pingsan. Orang kampung bakat mai, kejut-kejut dia bagi ayam semua ni jaga. Bila jaga dia cerita A to Z. Maka orang kampung tanya, hang teringat ayat apa sampai pingsan? Dia baca ayat tu, bila dia ulang ayat tu balik kerana takut, pingsan pula. Pingsan tuan-tuan mati. Mati dia kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Budak ni. Cerita ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Nabi tak ada dah. Orang cerita kat Sayyidina Umar pergi balik cek. Masuk dah. Bolehkah sikit lagi no? Pergi balik cek dan sebagainya. Maka cerita ni panjang lah. Dalam riwayat sebut Sayyidina Umar pergi di kubur dia. Sayyidina Umar pergi di kubur dia. Sayyidina Umar tanya dia. Tanya di kubur, betulkah engkau sedang mendapat 2 syurga? Dalam surah Ar-Rahman sebut. Untuk orang yang dia lawan mujahanah, lawan nafsu dia, takut kepada Allah Ta'ala, dia mati esok. Dalam surah Ar-Rahman sebut fiha jannatan, dapat 2 syurga. Hang dapat tak dapat? Sayyidina Umar tanya. Pasal nak clearkan nama dia. Pasal ada orang kampung kata dia dimuhung saja buat cerita padahal dia memang nak pergi kat perempuan tu. Dalam riwayat sebut munyut suara daripada dalam kubur ni. Ini kat rumah Sayyidina Umar samalah.
munyut suara dalam kubur, aku sedang menikmati dua itu. Wahai Amirul Mukminin. Oh tuan-tuan. Mati kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sikit kan tuan-tuan, baru orang kedua tak habis ke ni. 8.14 insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, maka saya sambung contoh tadi nah, contoh yang lebih kurang. Maka bila sepupu perempuan aku kata takwa kepada Allah, aku tersedak, tersentuh hati aku tak jadi nak buat apa kat dia. Ya. Walaupun dia tu orang paling aku nak selama ni, paling nak sekali dia. Tapi bila dah dapat depan mata, disebutkan nama Allah, diperingatkan ittaqullah, bergetar hati dia. Kita orang jantan tuan-tuan, hidup berapa puluh tahun, tiap minggu diingatkan ittaqullah. Memberi bekas atau tidak? No? Baik. Wa taraktu dhahaba allazi a'taituha, aku tinggalkan dia, dan wa taraktu, aku tinggalkan zahab, emas, dinar tadi tu. Allazi a'taituha, yang aku nak bagi kat dia tadi tu, 120 dinar tu aku bagi dan aku tak sentuh dia. Betul-betul duduk atas dia dah. Diingatkan tentang ittaqullah, takut kepada Allah Taala. Suruh buat. Diingatkan dia nak buat, diingatkan tentang tu tak jadi buat. Dan duit yang dia nak bagi tu bukan kata dia ambil balik, dia bagi sedekah. Ambil ke hang wahai sepupu aku 120 dinar ni, ambil. Aku tak mau balik dan aku tinggalkan hang. Minta maaf lah aku tertewas tadi dengan hawa nafsu. Mujung tak ada buat apa lagi. Maka dia kata, Allahumma in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhik. Kalaulah amalan yang aku buat masa tu, kalaulah benda yang aku buat itu ya Allah ada nilai di sisimu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi, keluarkan kami, selamatkan kami daripada dalamnya kami ini. Ataupun bahasa lainnya, ubahlah batu ini, alihkanlah batu ini bagi kami boleh keluar ya Allah. Fan farajatis sakhrah ghaira annahum la yastati'una khuruja minha. Beralih lagi batu tu. Maknanya Tuhan terima amalan dia tu. Tuhan nilai pengorbanan dia, membuang hawa nafsu dia di saat terhidang di depan dia. Dia sanggup lawan kerana takut pada Allah Ta'ala. Tuhan nilai sebagai amalan yang besar. Ni kita nisbah kepada kita hari ini. Jangan kata ni saja. Tuan-tuan mungkin di tempat kerja pejabat awam, bos-bos kat sini ramai ke, nak orang tawarkan rasuah atas meja berapa ribu dah. Polis ke kalau ada di sini. Tolak ni, tolak. Padahal masa tu anak nak masuk universiti, duit nak pakai sangat-sangat dah. Orang minta, ambil lah tuan. Abang belanja anak bini, anak nak sekolah, nak masuk universiti. Tak mau. Tuan-tuan, lagu ni nisbah dia. Kita jangan kata, saya tak kena uji ustaz, sepupu saya semua tak segak. Bukan kata tu saja. Makna nisbah kepada hak ni, banyak lagi benda yang paling kita mau, tetapi kita ditawarkan dengan cara tak elok, dengan cara haram, kita tolak. Tuan-tuan, Tuhan nilai dengan ganjaran yang sangat besar. Maka dia tolak. Dan Tuhan ubah batu tu lagi. Tetapi ghaira annahum, tak ada seorang pun antara mereka la yastati'u, tak mampu keluar daripada gua itu. Sikit lagi nah, orang ketiga tergantung pula. Pasal hari ni pendek ya. Wa qala salis, berkata orang ketiga pula. Ya. Allahumma, ya Allah, istajartu ujara'a wa a'taituhum ajarahum ghaira rajulin wahidin. Aku ni dulu bos, aku dulu ada perusahaan, dan setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan, Allah Ta'ala alam, aku akan bagi gaji, ajran, upah kepada pekerja-pekerja aku, bagi. Dan aku memberikan gaji kepada mereka ni illa ataupun ghaira rajulin wahidin, melainkan satu orang lelaki ni. Dia kerja dengan aku. Masa dah siap semua kerja ni, aku pakai bagi upah. Seorang ni tak ada satu ketika tu. Hari gaji tu, dia tak ada. Satu orang lelaki ni dia tak ada. Masa hari nak bagi gaji tu. Ya. Tarakal ladzi lahu wa dhahab. Dia tinggal lah mah yang aku nak bagi kat dia tu. Kerta duit nak bagi gaji panggu dia tu, dia tak ada. Ada 5-60 orang pekerja, seorang je pekerja tak mai. Kalau kita jadi bos, siapa seorang tak mai? Dah janji dah kena nak bayar gaji. Kau tu tak mai. Zaman dulu bukan ada bank nak back in apa kan? Tak mai, bukan ada rekod apa. Tapi amanahnya dia ni, dia kata seorang tu tak mai, duk ada lemah dekat aku ni, aku tak belanja lah. Fasammartu ajrahu hatta kasurat minhu amwal, dan aku laborkan, dan aku orang kata apa, belanjakan, bukan belanja untuk dia. Bahasa mudah dia labor lah. Aku pergunakan duit kawan tu, gaji dia tu. Seorang, katalah seorang aku banyak 700, banyak kat 50 orang pekerja, seorang tak mai. Aku bos, banyak kerja lain nak buat, tapi dia ingat kawan ni tak mai, kesian kat dia ni.
Bila dia nak main tak tahu. So duit dia guna, duit dia panggu dia tu RM700 tu, aku buat modal, aku pusing, aku belanja. Aku buat perusahaan apa-apa. Pusing rolling sampai kasurat minhul amwal, sampai berkembanglah banyak harta daripada modal 700 tu. 700 ni saya tambah bukan 700, dia tak habaq berapa. Tapi nak bagi tahu cara mudah lagu tu lah. Ya. Sampai jadi banyak duit dia orang tu. Berapa tahun punya dia tak main. Lepas beberapa tahun tu tuan-tuan, baru pekerja tu main pula. Main nak tuntut duit dia tu. Berapa tahun dah tinggal tu. Pasal harta dah berkembang banyak dah. Faja'ani ba'da hina faqal, dia mai kat aku setelah berapa lama, dia kata ya Abdullah addi ilayya ajri, bawa mai kat saya gaji saya 5-6 tahun lepas. Saya tak mai hari tu ni, saya ada masalah sikit rumah saya ni, saya tak ada nak mai 5-6 tahun ya. Bawa mai gaji saya dulu ni tuan-tuan. Faqultu, maka saya kata ya Allah, ni dia duk kata ni dalam doa lah ni. Saya kata kullu ma tara min ajrik. Saya kata kat dia, abang tengok belakang abang. Semua yang abang tengok di belakang abang tu, itulah gaji abang. Ada kambing, ada unta, ada kebun, punya banyak. Dia laborkan sampai untung dan dia tak ambil sekupang pun. Ni hak abang punya ni, gaji abang. Abang tengok, kullu ma tara, apa yang abang nampak ni di belakang ni, semua abang punya. Ya, minal ibil wal baqar wal ghanam, daripada unta, daripada lembu, daripada kambing, banyak ni. Ha? Faqala, dia tengok dia terkejut pasal gaji dia tak besar mana pun. Faqala, dia kata ya Abdullah, wahai Abdullah, la tastahzi bi, jangan duk pelekeh aku lah. Jangan duk perli aku lah, aku tahu gaji aku tak besar. Jangan duk buat melawak lagu ni, sensitif buat duit ni. Kan? Dia berasa lagu kena perli. Pasal dia tahu gaji dia tak banyak mana 700. Tiba-tiba dia main pula, bos dia kata semua yang abang tengok ni gaji abang lah ni. Unta, kambing, lembu, kebun. Dia kata jangan duk perli saya lagu ni. Saya masih orang susah. Jangan duk perli lagu ni, boleh tak? Jangan duk buat melawak main lagu ni. Faqultu la astahzi'u bik. Dah abang, saya tak melawak, saya tak sindir abang, saya tak merendahkan abang. Sungguh lah, ni semua gaji abang. Saya laborkan jadi sampai untung. Ni semua abang punya. Saya tak ambil apa. Gaji abang hak 5-6 tahun dulu saya labor sampai untung, ni abang punya. Bukan saya punya. Saya tolong dia. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Jadi kena dengan kita lah ni. Fa akhadhahu kullu. Dia abang tu dengar. Betul kan ni? Betul. Hang tak melawak nah, tak melawak. Dia ambil semua, satu tak tinggal. Nah? Satu dia tak tinggal. Dia sebut ni apa? Falam yatruk minhu syai'a. Satu pun dia tak tinggal. Kok nak tinggal? Terima kasih banyak-banyak lah, tolong labak duit saya no. Ambil lah kambing ni sepasang. Pasal dia bukan buat apa pun. Selama ni dia main tunggu, main tahu duit dia banyak kan. Dah, apa pun dia tak tinggal. Dan dia berlalu tanpa ucap apa-apa. Tuan-tuan, kita pernah kenal lagu tu tuan-tuan. Buat baik kat orang. Orang tu terima kebaikan kita, lepas tu dia belah lagu tu lah. Paling mudah tuan-tuan duduk kampung tuan-tuan mesti dah rasa benda ni. Tuan-tuan selisih dengan kereta lain dekat satu jalan Minitar. Selisih kat Minitar kampung. Nampak dia duduk main kot sana, tuan-tuan main kot ni. Kata tuan-tuan kali ni aku nak balah. Tuan-tuan pergi tepi sikit. Abang nak bagi dia lalu kan. Tunggulah dia. Dia main pergi gitu ya. Bagi lampu dah, angkat tangan dah. Tuan-tuan, hati ni terbakar tuan-tuan. Saya bersama lah kereta kadang-kadang kan. Buih mo. Aku serah berhenti bagi kat hang. Kok lah nak terima kasih ke? Bagi lampu ke? Turun tingkap. Ucap. Tak ucap apa. Pergi lagu tu ya. Kita ni serah bagi jalan ni. Pernah tak rasa lagu tu tuan-tuan? Pernah. Tak tahulah saya pernah. Berasa marah kat kadang-kadang. Tapi bila ingat hadis ni, kita rasa biar pergi lah. Biar pergi. Aku buat baik kat dia. Aku dapat aku pahala. Dia tak hargai ke? Itu dia dengan Tuhan lah. Kan? Banyak kali tuan-tuan. Di kampung mungkin tak tahu apa nak berlaku sangat. Tapi masa saya duduk di Kuala Lumpur dulu, saya pun duduk di Kuala Lumpur, saya duduk dalam kampung juga, di Gombak tu, bukan di tengah bandar. Kita bagi jalan dia tak buli lah. Belah menonong lagu tu, kadang geram. Kita berimpit mana itu parik, nak bagi depan lalu, tinggal lagu tu lah kita. Ingat hadis ni. Ya. Abang tadi ni dia ambil kambing, lembu, unta semua ni dengan kebun-kebun, dia belah lagu tu ya. Terima kasih pun tak. Sedangkan aku usahakan selama ni sampai berkembang banyak tu duit dia.
Tinggal sikit reta pun tak, terima kasih pun tak, belah lagu tu lah. Orang utara kata apa? Belah ngayak tu lah. Kok lah nak kata terima kasih ke senyum ke apa ke? Tak ada lah. Kok nak rasa terharu kau terima kasih lah bos, terima kasih bos. Ngamak apa? Anak bapak kan, terima kasih bos. Tak kata apa. Maka aku pun tak kisah. Tu point dia. Dan dia belah pun biar-biar. Aku tak rasa apa. Aku tak terasa hati, aku tak kata belakang, aku tak geram. Tak apalah, dia nak belah-belah lah duit dia. Padahal tak ada orang suruh pun bos ni buat kerja tu. Tapi dia nak buat, nak tolong orang dengan niat nak tolong pekerja dia. Pekerja dia ambil untung tu, belah tinggal dia lagu tu. Ya tak terima kasih apa. It's okay. Aku tak ada masalah. Dia kata, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhik fa'afruj anna ma nahnu fih. Kalaulah apa yang aku buat itu dinilai sebagai satu nilaian yang besar di sisimu ya Allah, ubahlah batu besar ni ya Allah, bagilah kami boleh keluar ya Allah. Fan farajatis saqrah, maka berubah beralih lagi batu itu. Fa kharaju yamshun, dan depa boleh keluar. Yamshun berjalan, bukan keluar berimpit ni, tak, masyi jalan, boleh keluar elok. Batu tu berubah lagi dan depa boleh keluar. Kerana gabungan daripada doa ketiga-tiga orang depa ni tuan-tuan. Ini yang kata tawassul. Ya, tawassul ni boleh ke tak boleh? Tawassul ni tuan-tuan, saya nak pergi laju terus pasal dah waktu azan dah, saya takut lebih lama sangat. Ulama bincang tentang tawassul, disebut wasilah syar'iyyah, fahiya kullu sababin yuwasalu ila maqsud an tariqi ma syara'ahu Allah Ta'ala wa bainahu fi kitabihi wa sunnatun nabi wa hiya khassatun bil mu'min al muttaba' amrullah wa rasulih. Ya, iaitu penyebab, sesuatu penyebab, sesuatu asbab yang kita doakan dengan menyebutkan amalan-amalan kita, tapi amalan itu adalah amalan yang baik yang mengikut syariat Allah dan sunnah Nabi, maka boleh sebut. Ya, secara cepat nah. Tawassul yang bersifat masyru' ini ada 3. Ini menurut ulama. Yang pertama, tawassul ila Allah Ta'ala bizatihil aliyah wa asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Tawassul dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia, yang tinggi, yang hebat. Kita nak baca zikir tuan-tuan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, syumusil huda, syuyukhil wara, nujumin nada. Bisa dengar kan zikir tu kan? Tawassalna bi bismillah. Kami tawassul ya Allah dengan namamu ya Allah. Boleh? Boleh. Baik. Kemudian tawassul dengan Rasulullah. Boleh tak boleh? Boleh. Hadis banyak sebut tuan-tuan. Ada hadis seorang pemuda yang buta minta tolong Nabi. Nabi bagi dia doa tawassul. Ataupun yang paling jelas tuan-tuan dia baca hari-hari pun. Hadis azan. Hadis doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah. Wasilah. Tawassul. Kita wasilah. Tawassul dengan dengan nama Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah. Dan mana ni para sahabat buat pun. Ada hadis yang sahih tentang satu orang buta jumpa Nabi. Nabi bagi kat dia doa tawassul ni. Baik, kemudian yang kedua, tawassul bil iman wal a'mali salihat. Tawassul dengan iman dan amal soleh kita. Contoh hadis tadi ni. Hadis tadi ni riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bermaksud dengan dua jalan yang sama. Imam Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat dengan jalur yang sama. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, tawassul al-mu'min ila Allah Ta'ala bid-du'a'i akhihi al-mu'min lahu. Tawassul dengan doa satu orang beriman terhadap seorang beriman yang lain saudaranya. Macam mana kita duk sakit di rumah, kawan main melawat. Kita kata doa-doa kat saya no. Tawassul no. Itu salah satu jenis tawassul. Bukan kita harap kat dia, tapi kita tahu kawan ni orang masjid, orang baik-baik, doa kat saya Azhar bagi sembuh. Kita kena buang kerja ke apa, kita lalu jumpa dengan kawan-kawan yang baik-baik, kita kata, "Mak, aku tengok hang ni orang bagus, Mak. Aku kena buang kerja, Mak. Hang tolong doa-doa kat aku sama nah." Tawassul tu. Ini antara 3 yang disebut sebagai tawassul masyru'. Adapun tentang tawassul
kepada para ulama yang masih hidup tak ada khilaf, itu masyru'. Tetapi yang telah meninggal dunia khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi kalau minta direct, aku minta kepada engkau wahai dah meninggal dah kepada jenazah ni, itu tak boleh. Itu jelas. Baik. Tapi dengan keberkatannya walaupun dah meninggal dunia, itu khilaf. Ramai ulama yang mengatakan boleh dengan ambil berkat dia saja walaupun dah meninggal. Tapi ada yang kita tak boleh. Tapi yang hidup semua kita boleh lah. Tetapi baginda Nabi SAW walaupun dah meninggal, dah wafat, boleh. Sebab ulama bagi dalil, bagi perbahasan, bagi hujah. Sebab nanti sampai ke akhirat nanti kita akan dapat syafaat Nabi ni. Di mizan, di sirat kan. Kita akan dapat syafaat Nabi. Baik. Kemudian yang terakhir, yang seterusnya tawasul yang mamnu, yang dilarang, yang dihalang. Huwa taqarrabul amdi ila Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada Allah Taala juga. Tapi bi amalin mukhalafu li kitabihi, mukhalafu li sunnatun nabi, yang berselisih, yang bertentangan dengan kitab Allah dan yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Dia taqarrub pada Allah Taala juga, tapi dengan jalan-jalan yang bukan syariat, yang berselisih dengan sunnah, yang berselisih dengan Quran, yang berselisih dengan amalan para ulama. Dia pergi sembah api ke? Dia pergi puja lilin, kata aku bukan puja lilin, aku sembah Allah Taala lah ni, pergi saja tak lilin ni sebagai tanda ya, tak boleh. Ka'anna yatawassalu ila bisanamin. Seperti ataupun contohnya seperti mana orang-orang dulu yang sembah Allah Taala dengan menyembah berhala. Memang dulu tuan-tuan asalnya nak sembah berhala tu dengan niat sembah Allah Taala, pergi buat berhala. Nak sembah Tuhan, pergi buat berhala. Kata Tuhan maha kaya, dia buat berhala besar. Tuhan itu maha kuasa, dia buat Tuhan banyak tangan. Tuhan itu pemberi rezeki, dia buat Tuhan perut boroi. Saya tak mahu sebut agama mana, tapi berlaku di dunia ini. Asalnya manifestasi itu dia nak sembah Tuhan. Tapi bila lama-lama dia pergi buat benda-benda lagu tu, mai generasi akan datang, kemudian akhirnya dia anggap benda tu Tuhan. Walaupun niat asal tu bukan yang tu. Niat asal tu sebagai nak buat ukiran saja. Tak boleh. Pasal tu agama tegah pada awal dah. Daripada awal lagi agama tegah dah. Sebab takut lah mungkin orang boleh ke depan tu. Sebab tu berhala pertama disembah atas dunia, Wadda, Suwa, Yaru, Ya'u, Nasra. 5 berhala yang disembah pertama atas dunia ni, kelima-lima ni orang soleh. Akhirnya jadi berhala. Bukan salah mereka, orang yang tak tahu mai kemudian. Zaman Nabi Nuh. Okey, itu tak boleh. Dengan mengada-adakan wasilah ataupun bahan sembahan. Nak sembah Allah Ta'ala, tapi nak dekat diri dengan Allah Ta'ala tu guna jalan-jalan yang Tuhan tak redha. Jalan-jalan yang bukan sunnah Nabi, maka disebut sebagai wasilah ataupun tawasul yang mamnu, yang dilarang. Maka tuan-tuan, selesailah hadis kita malam ni. Hadis yang ke berapa saya sebut tadi? 16, 17. Hadis yang ke hilang terus dah. Saya pun 17. Dia ke-17. Bulan depan insya-Allah tuan-tuan kita sambung lagi. Bulan depan kita masuk bab yang baru tu. Bab yang baru dah. Selesai dah bab pertama. 17 hadis. Maka bulan depan tuan-tuan insya-Allah kita masuk kepada hadis bab yang baru, bab taubat. Bab taubat. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita mendapat amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'ana wa la mataba'una syaqiyyan wa la maqtuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.